Assalamualaikum dan selamat petang. Bersua lagi dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 dengan tema keselamatan Unit 7 Keselamatan di Rumah. Tajuk kita pada hari ini ialah amaran kebakaran. Kemudian kemahiran kita adalah mendengar dan bertutur, manakala di SKP kita ialah 1.1.3 dalam kurungan 2, mendengar dan memberikan respon terhadap soalan bercakap. Mari kita lihat objektif pelajaran kita pula. Baiklah, pada akhir sesi PDPR ini, cikgu harap murid-murid dapat mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan bercapah. Sama seperti itu juga kriteria kejayaan kita. Mari kita lihat buku aktiviti kita pula ya. Sekiranya murid-murid sudah bersedia, tolong buka buku aktiviti kamu pada halaman 47. Baik, untuk halaman ini kita akan mempelajari mengenai amaran kebakaran. Ya. Bagaimanakah amaran kebakaran dapat kita ketahui di sesuatu tempat tinggal ataupun premis kediaman? Bagaimana? Baik, kita boleh mengetahui sesuatu tempat itu berlakunya kebakaran apabila ataupun pendek kata jika ada pemasangan alat ini ya. Alat ini kita panggil alat pengesan asap. Sekiranya alat ini awak pasang di premis atau kediaman ataupun premis bangunan ke, atau tempat tinggal ke, atau rumah sewaan atau hotel atau bangunan, kiranya alat ini dipasang, maka dengan mudah sekali kita akan dapat amaran kebakaran. Kenapa? Sebab alat ini fungsinya untuk mengesan asap dan alat ini kita kenali sebagai alat pengesan asap. Dan alat ini apabila kamu perhatikan dengan betul-betul, cikgu rasa kamu tentu dapat lihat di sini ada lampu ya, lampu yang bertugas tidak lain dari memberikan amaran jika asap telah dikesan di kawasan tersebut ya. Tugas alat ini ialah untuk mengesan asap. Alat ini amat sensitif. Sekiranya alat ini dapat mengesan asap, maka lampu ni tadi ya, lampu ni akan menyala ya, akan bercahaya. Dan alat ini dia akan mengeluarkan siren atau bunyi. Semua alat ini mempunyai bunyi dan lampu yang sensitif terhadap asap. Okey, mari kita lanjutkan perbincangan kita dengan melihat ketikan ini. Ya. Seperti mana tadi, di sini kamu dapat lihat contoh alat pengesan asap. Ada ditunjukkan di sini lampu dan siren yang mana akan mengeluarkan cahaya dan bunyi. Ya, alat ini dikenali sebagai alat pengesan asap yang tujuannya tidak lain untuk mengesan asap di sesuatu premis atau bangunan atau tempat tinggal. Alat ini alat penggera keselamatan kebakaran.
alat ini akan berbunyi, ya. Berbunyi sekiranya terdapat kebakaran di satu-satu kawasan. Yang tu akan dikeluarkan oleh siren ni tadi, ya. Dan seperti mana cikgu cakap tadi, bila lampu ni menyala, siaran ini atau siren ini akan berbunyi sebab alat ini amat sensitif terhadap asap. Baiklah, alat ini biasanya dipasang di kawasan yang berisiko kebakaran. Boleh tak kamu fikirkan di manakah atau apakah tempat yang berisiko kebakaran? Kawasan mana? Tempat apa? Baiklah, tempat yang berisiko kebakaran ini biasanya di dapur-dapur, ya. Di kawasan dapur ataupun di kawasan tempat di mana mempunyai voltage atau voltan tenaga elektrik yang tinggi. Kalau kamu dapat lihat di kawasan rumah kamu terdapat box, ya. Box tempat di mana punca kuasa elektrik di rumah kamu dikeluarkan atau disalurkan. Kita biasanya akan pasang alat ini di tempat-tempat tersebut untuk mengesan sekiranya terdapat atau berlakunya kebakaran. Tapi sekarang kalau cikgu tak silap, selain dari kawasan tersebut di rumah, kalau kamu pergi melancong ke kawasan lain, kamu menginap di hotel. Di hotel-hotel kebanyakannya terdapat atau dipasang dengan alat-alat ni, ya. Tapi di rumah kita boleh pasang alat ini untuk memudahkan atau memberi amaran kebakaran kepada kita. Tujuan dia apa dipasang alat ini? Tujuannya tidak lain untuk memberi masa kepada penghuni. Sekiranya siaran ini berbunyi, maka secara tidak langsung penghuni sesuatu premis atau tempat tinggal akan peka dan boleh bertindak dengan cepat untuk mengelakkan diri dari terperangkap dalam kebakaran. Jadi boleh bersiap sedia lebih awal demi menjaga keselamatan harta benda dan nyawa penghuni. Ataupun setidak-tidaknya bila kita dah kesan kebakaran tu, kita boleh bertindak dengan lebih awal dengan memadamkan kebakaran ataupun kita boleh menelefon pihak bomba. Ya, bila kita pasang alat ini secara tidak langsung, kita dapat mencegah, ya, atau mengelakkan kebakaran ini dari terus merebak. Okey, kita dapat mengelakkan kebakaran dari merebak. Kita dapat memberi masa kepada penghuni untuk menangani masalah kebakaran ini lebih awal, menyelamatkan nyawa dan harta benda juga, ya. Jadi, buku atau halaman ini mencadangkan agar alat pengesan ini dipasang di rumah-rumah awak, ya. Jadi, awak boleh cadangkanlah pada ibu bapa atau penjaga awak supaya pasang alat ini di rumah. Sekurang-kurangnya di dua kawasan yang penting. Di mana dua kawasan yang perlu kita pasang dengan alat ni? Pertama, boleh pasang di dapur. Yang kedua, pasanglah di bahagian kotak Swiss utama agar masalah kebakaran ini dapat kita tangani demi keselamatan awak, keluarga serta tempat tinggal. Ya, baiklah, cikgu rasa cikgu dah huraikan tentang
petikan ini, mari kita lihat pula aktivitinya ya. Baik, dalam slide ini terdapat dialog. Dialog di antara Alia, Amna dan Julina ya. Alia, Amna, Julina ini sedang berbincang atau berbual mengenai alat pengesan asap ini ya. Baik, tengok apa Alia cakap. Alia kata, ayah saya telah memasang alat pengesan asap di rumah. Kemudian Amna jawab, bagaimanakah alat pengesan asap boleh membantu penghuni rumah? Bagaimana alat ini boleh membantu? Jadi awak kena semak semula keterangan atau grafik yang cikgu telah tunjukkan pada slide sebelumnya. Awak perlu cerita kalau awak nak jawab bermula dari perkataan ini. Alat pengesan asap boleh membantu penghuni di rumah. Kemudian baru awak sambung dengan jawapan dalam petikan tadi. Awak perlu fahami betul-betul ya yang mana yang sesuai untuk awak tulis dalam ruangan jawapan Alia ni. Awak tak boleh main asal tulis ya. Baiklah. Oh, begitu. Di manakah tempat yang berisiko berlakunya kebakaran di rumah, Alia? Baik, di mana tempat yang ada potensi berlaku kebakaran? Jadi, di tempat itulah awak perlu memasang alat pengesan asap. Jadi, bila awak nak jawab, tolong ambil dari perkataan nombor 2, salin seterusnya. Ya, tempat yang berisiko berlakunya kebakaran di rumah. Okey, sini jawapannya ialah di mana? Nyatakan. Semak jawapan pada petikan tadi ya, petikan ringkas tadi. Baik, apakah tindakan kamu sekiranya alat itu berbunyi? Okey, apa tindakan yang awak boleh buat? Dari sini, okey, sekiranya alat pengesan berbunyi, saya akan buat apa? Apakah tindakan logik yang boleh awak lakukan? Yang boleh membantu ya, membantu mencegah kebakaran, membantu menjaga keselamatan. Okey. Jadi cikgu rasa cikgu dah bincangkan tadi dalam bahagian penerangan petikan apa yang perlu awak buat, awak perlu lengkapkan petikan atau petikan dialog ni ya. Awak boleh buat terus dalam buku aktiviti awak. Kemudian nanti awak perlu hantar pada Cikgu Sabah. Cikgu rasa sekian dahulu untuk slot kali ini. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.